Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? So baru ada satu yang join, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay. So saya dah pastilah kat IG ni dia ada ke tak. Tapi kalau ada, tolong check kat IG saya. Dia keluar tak? Waalaikumsalam, terima kasih. Amoy 4848. Suara saya jelas tak? So insyaAllah hari ini adalah sesi kita yang tak tahu yang ke berapa, ke 11 kot, tapi untuk 14 hari bulan. Selamat pagi semua. Thank you. Jelas? Alhamdulillah, terima kasih. Okay, faham? Alright, so boleh tak share pada kawan-kawan, bagi tahu yang kita dah mula. So kita akan start pukul 11.30. Good morning, terima kasih Sugu. Selamat pagi Tika. Welcome. Kan, Kasa Biru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First time join di TikTok. Okay, terima kasih siapa-siapa yang first time join kat TikTok. So kalau boleh tolong saya untuk share dulu pada kawan-kawan, okay? Okay. Alright, so saya nak try untuk share di IG kalau boleh lah kan. Waalaikumsalam. Tolong bagi tahu kawan-kawan kita yang lain. Kita dah mula ke. Dulu saya ajar di LFB MK Beauty. Wow. Salam sir. Salam Kak Nish, apa khabar? Kak Nish okey ke Kak Nish? Sihat ke? Hai sir. Hai. So saya tengah setting beberapa ni. Okay. So insyaAllah tunggu kejap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? So kita baru ada 26 orang. So tolong siapa-siapa kalau ada dalam grup affiliate ke ataupun dalam grup mudahnya TikTok ke, tolong share. Okay? Thank you. Alhamdulillah, sihat. 2-3 hari tak sihat. Syukur PCR negatif. Alhamdulillah. So Kak Nish pun dah pergi PCR Saya dah potong gelang saya dah hari Isnin. Saya ingat lagi tak saya? Saya Mariam Khalid, ejen Majika. InsyaAllah ingat kot. Tapi kalau Majika ingatlah. Mesti ingat, insyaAllah. So baru ada 33 orang. Tolong share supaya kita kejap kita mula, okey. Mungkin ada yang kawan-kawan kita belum perasan lagi ke. Yalah, biasa dia ingatkan 11.30. So 11.30 kita ada cuti kan, Jumaat, Sabtu, Ahad. So diorang tak prepare lah. Dan share. Terima kasih. Salam sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni apa yang kita nak belajar adalah kita nak belajar part sesi yang ketiga, warna yang ketiga dalam colour brain. Dekat IG ada live tak sir? Saya sedang cuba. Saya sedang cuba untuk live di IG. Tapi tak tahulah dia punya gambar dia macam mana. Kan? Hai sir. Hai Ira Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
Ketinggalan saya part 1 dan 2. Kalau ketinggalan part 1 dan part 2 nanti boleh check di bahagian apa? Boleh try check untuk bahagian ni. Kat Facebook. Kat Facebook. Kat Facebook pula. Kat ni. Kat YouTube. Lawa spek saya beli mana? Spek saya nanti saya share. Kalau you guys nak follow, kat IG Bro Spec. IG Bro Spec. Saya suka beli, saya kat situ. Lawa-lawa. Okeylah, saya cuba live kat IG. Kalau ada, tolong komen InsyaAllah. Bismillah. Tapi kalau dia punya feedback dia tak bagus, nanti bagi tahu. Alright, YouTube. Nanti tolong siapa-siapa yang berada di TikTok, okey, pergi kat saya punya bio. Dalam bio tu ada link untuk ke Telegram. Masuk je dalam Telegram tu. Setiap kali saya habis kelas, saya akan share kat situ. Okey? Alright, alhamdulillah. So saya rasa macam dah live kat IG. Tapi gambar saya okey tak kat IG? Cuba korang komen. Kan, yang kat IG tolong komen. Gambar saya memanjang ke ataupun okey? Nampak kelakar pula sebab saya tengok dia macam kelakar. Tapi kalau kat TikTok don't worry. So far okey je. Alright. Hai sir, saya ejen Gebu Glow here. Hai Atika Sani. Apa khabar? Apa khabar? Oh, baru follow. Terima kasih. Aikal. Comment off. Okey, saya dah on kan dah. Tak okey, gambar panjang di IG. Gambar je dia memanjang ke? Sir, kat IG memang macam tu ke? Tak tahu. Gambar melebar, sir. Gambar melebar Saya pun tak pastilah macam mana nak buat kat IG ni. Kadang-kadang saya... Betul tak? Okey, dah. Hai sir, terima kasih. Sekejap, saya try untuk virtual camera. Okey. Dekat TikTok. Sekejap ya. Hai sir, pause lah pula. Kejap. Sabar. Buat apa cikgu? Alhamdulillah hari ni tak ada buat apa-apa. So hari ni kita nak belajar tentang satu tajuk yang paling best, iaitu Colour Brain, warna yang ketiga, untuk orang-orang yang suka melayan emosi. Okey? InsyaAllah. Okey, sebentar. Okey, kenapa dia tak nak start? So siapa-siapa yang berada di TikTok, di IG, ada berapa orang ni? Saya pun tak pasti ada berapa orang. Kan? So boleh pergi ke TikTok lah, insya-Allah. Okey. Hai sir, terima kasih Idina. Saya tertinggal dua warna, macam nak tengok balik? Ada group, ada kan? Ada. Dalam group ada. Okey. So insya-Allah, saya ingat IG saya yang problem tak? Yeay, terbaik. Okey. So
tolong panggil kawan-kawan kita yang berada di IG bagi tahu yang kita dah start. So saya dah try untuk up kat IG tak boleh. So saya boleh buat di TikTok saja. Bukan pula. Di TikTok. Betul lah. Okey. Ataupun saya akan cuba sekali lagi last, lepas tu kita start je lah. Join kat mana? Waalaikumsalam. Hai Nadia. Apa khabar? Dah join TikTok. Terima kasih Isha. Cantiknya background kan? So siapa-siapa nak belajar buat background macam ni, cari cikgu kita, cikgu Canva. Cikgu Canva. So kat situ saya belajar macam mana buat background macam ni. Memang dahsyat lah. Memang dahsyat. Alright. Okay, terima kasih semua. Alright. So tak apalah, hari ni kita buat kat TikTok je lah. Boleh ke? So saya tak nak buang masa sebab kita ada banyak benda kita nak sharing hari ni. So tolong panggil kawan-kawan kita yang lain. Haikal, Dina, tolong share kita punya live ni pada kawan-kawan, bagi tahu kita dah mula. Okey. Alright, mantap Pak Karim. Nak tukar username lah Cikgu Canva. Saya rasa okey. Cikgu Canva baik claim pada sekarang daripada nanti ada orang ambil. Daripada orang ambil nanti masa tu nak menangis pun tak boleh buat apa. Kan, sambil-sambil dengar dengan Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Suka bila Dama bercakap lembut dalam penerangan. Yang penting sampai. Okey, so tolong share. Dan mungkin kenapa tahu hari ni dia tak seramai biasa, sebab mungkin diorang ingat yelah Jumaat cuti. Jumaat kita buat kat Telegram, betul tak? So Jumaat kita buat kat Telegram, Sabtu tak ada, Ahad tak ada, Isnin. So baru nak naik balik kan. So bila nak naik balik tu dia ambil masa lah. Okay, by the way, kita punya lockdown sambung lockdown kita sambung Hari ni nak belajar apa sir? Hari ni kita akan belajar satu tajuk. Sebenarnya kita dah belajar banyak tajuk dah. So hari ni nak masuk hari yang ketiga, tajuk color brain, basic color brain. Dan share ke anak-anak, join live sir. Terima kasih Kuzila. Alhamdulillah. Sambung sir, let's go. Ramai exercise semalam tu, Isnin penat. Oh, faham. Bila semalam kan kelas menarik kan. Siapa kat sini join kelas Seek for Future, King of TikTok? Saya tak join lagi kat Telegram. Pergi kat bio saya, ada group Telegram. Let's go, jumpa kat sana. Lockdown sambung, jadi saya sambung ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Biasanya sambung kot. Tak tahulah, tengoklah macam mana. Doakan saya lah. Kalau hari Rabu, kita masih ada 3 sesi lagi. Hari Isnin, Selasa, Rabu. So kalau Khamis, Jumaat tu adalah tu. InsyaAllah. Hari ni dah start PDPR, jadi kongsi gadget. Oh ya ke? Kan, bos dagang. Waalaikumsalam yang kacak dan baik hati. Waalaikumsalam bos dagang yang sentiasa support orang-orang yang macam saya ni. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih bos dagang. Dapat juga nampak jumpa dalam masa seminar ESW hari tu. Masa kat Pening tu kah? Alhamdulillah, terima kasih semua. Welcome to hari ni. So hari ni kita cuba untuk fight 150 orang dulu. Dan siapa-siapa yang belum follow saya, lagipun sekarang baru 11.30. Kita betul-betul baru nak start, kejap je lagi. Kita nak join kejap je lagi. Haikal, terima kasih Haikal, Aisyah, hai Ayah, hai Ara, Waalaikumsalam Shani, apa khabar? Saya tak tahulah. Susah juga sebenarnya nak live kat IG ni. Jom share, kasih hit 200, terbaiklah moderator. Sir, Echa ada beli ebook tapi Echa tak dapat apa-apa email pun. Nanti Echa PM saya personal sebab kadang-kadang kalau tak dapat apa-apa email itu antara payment tak berjaya ataupun ada error kat bahagian email. So nanti PM saya akan betulkan email dan saya akan bagi direct lah, insyaAllah. Good morning. Mia Iza Mazlan. Apa khabar? Terima kasih. Alright. Lari dari TikTok, dari Instagram. Itulah saya dah cuba buat live kat TikTok tadi. So saya punya sistem dia crash. So saya tak nak buang masa lah. Sir, sharing semalam terbaik. Sharing daripada Ustaz Una ke? Daripada Una ke? Topik apa hari ni? Color brain, basic color brain, warna yang ketiga iaitu warna-warna untuk orang-orang yang senang sentak.
So macam mana kita nak handle orang-orang yang senang setak, macam mana kita nak handle customer-customer yang senang terasa, lambat reply dia marah, tak bagi nombor tracking dia marah, tak reply dia marah, jawab bagi banyak-banyak benda dia marah. So itu adalah calibre yang ketiga yang kita akan belajar pada hari inilah, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. So terima kasih sekali lagi. So tolong share banyak-banyak. Kok ada kawan-kawan kita kan, part 1, part 2 saya tak dapat join. Okey, part 1, part 2 nanti saya akan share dalam grup Telegram. So korang join sekarang. Okey. Morning sir, terima kasih. Hai Nana. Terima kasih sudi follow. So siapa yang baru join, boleh tak korang komen dan share dengan saya korang bisnes apa? Sebab nanti dalam grup Telegram saya nak share satu tips bagaimana nak dapatkan high engagement ataupun view yang tinggi dalam minggu ni, khusus untuk orang-orang yang berniaga ataupun buat konten tentang makanan. Okay, so kalau customer minta COD tapi tak suruh dia transfer payment dulu, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. So kalau customer tu nak COD tapi kalau boleh kita nak dia transfer, amount berapa yang dia nak transfer tu tak kisah sebenarnya. So kalau dapat transfer full payment, Alhamdulillah. Dapat half payment pun Alhamdulillah. Dapat deposit pun kira okey. So kenapa kita nak transfer? Sebab at least kita nak satu komitmen lah. So cakap dengan jelas kita nak apa dengan dia, InsyaAllah dia akan percaya dan dia akan ikut apa yang kita perlukan lah. Alright. Waalaikumsalam, selamat pagi. True Skin Kapsul Habatus Sauda, Kak Bunga jual gebu glow. Terima kasih. Saya bisnes sampin. Oh, bestnya. Saya bisnes Wawa Kosmetik. So kalau customer suka compare free gift dengan ejen lain macam mana? So bagi saya itu adalah benda biasa yang customer akan buat. Sebab tu free gift yang kita akan offer pada customer adalah free gift yang mereka nak. Mereka nak. So kalau free gift itu kita rasa macam kita shop sendiri, dia tak akan jadi apa-apa lah. Dia akan banding lah. Sebab apa? Kenapa orang lain bagi free gift best? Kenapa awak tak bagi free gift best? Padahal masing-masing jual benda yang sama. Kan? Faham tak maksud saya? Saya bisnes Uniqlo dan Sobella. Menarik. So kalau Habatus Sauda kan, awak package macam mana? Habatus Sauda ni biasanya kita akan lebih fokus kepada bulan penggunaan. Maksudnya kalau satu botol Habatus Sauda itu boleh tahan 1 bulan, 28 hari. So kita akan ada package 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. So 1 bulan itu untuk 1 botol, 2 bulan itu untuk penggunaan 2 botol itu untuk penggunaan 2 bulan, dan 3 botol itu untuk penggunaan 3 bulan. So biasanya kalau harga produk itu sama, jangan risau. Yang kita bezakannya adalah dari segi dia punya free gift. Saya jual peluang cikgu. Dahsyat Dija. So kalau Dija dah mula fikir macam mana nak menjual peluang, itu adalah Dija dah fokus kepada human development. So maksudnya produk adalah tools. Kan? So kalau produk adalah tools, so kita sedang develop manusia. Maksudnya apa? Kita membantu manusia-manusia lain ataupun sahabat-sahabat kita lain yang memerlukan bantuan dari segi untuk upgrade diri. Kan? Ataupun untuk tambah nilai, buat duit banyak-banyak, buat duit kepuk-kepuk. So itu adalah sebenarnya apa yang kita bisneskan. Produk insyaAllah. Dan yang paling penting produk, jangan produk sembarangan. Ingat, produk yang bagus adalah produk yang high quality. And high quality itu maksudnya apa? Tinggi repeat order. Hai sir, hai Kemal. Apa khabar Kemal? Saya jual tepung untuk buat kek. Apa pendapat sir free gift yang menarik? Pendapat saya untuk orang-orang yang jual tepung, free gift yang menarik adalah mungkin kita boleh packagekan, kita buat macam bake box ataupun cake box. So kita jual tepung, tapi jangan jual tepung saja. Jual tepung, lepas tu packagekan sekali dengan vanilla essence dia, dengan warna dia. Lepas tu dia punya accessories dia kan, gula-gula atas dia ke, sprinkles ke. Lepas tu mungkin kita ada belikan sekali bekas untuk dia punya acuan dia ke. So itu kita boleh jadikan dia punya free gift kalau ada lah. Kan? So sebenarnya kita menjual the whole box. So kalau jual tepung saja mungkin RM2.5, tetapi kalau the whole box itu mungkin satu box itu untuk satu kek, untuk satu keluarga, kita boleh jual sampai RM20 contoh. Dan free gift-nya itu adalah benda-benda yang untuk topping. And topping kek yang kita nak buat itu menggunakan kita punya tepung. Faham tak ni? Saya jual Bogas Beauty, Alhamdulillah. By the way, saya tak sempat-sempat lagi nak letak tarikh. Sir, apa nama program yang okey untuk Habatus Sauda? Set rawatan lengkap. Set rawatan lah. Ataupun package bantuan ke, set bantuan selesaikan ini ke pun boleh juga. Kan?
Oh, like kit box. Betul. Buat kit box. Lebih elok sebab kita jual tepung. So, kalau kita hanya sekadar jual tepung, apa beza kita dengan orang lain? Apa beza kita dengan orang lain? Faham tak? So, jangan jual tepung saja. Tapi kita jual tepung yang memang pasti jadi dengan ada coklatnya juga kita letak, ada prepping ni juga. Okey. Hai akak buat bukeh daripada bunga hiasan bunga telur, dulang hantaran Dr. Sabun. Menarik. Menarik. So mungkin Kak Melo Hiris ataupun Melo Iris kan boleh buat sebenarnya macam surprise lah. Surprise gift ke ataupun surprise planning ke. Nak gunakan macam mana nak kita gunakan kita punya bunga yang daripada sabun tu, daripada soap tu untuk jadikan surprise ataupun hadiah. So macam mana nak buat customer tak lari even dia order barang yang tak ada stok kat kita lagi. So nak buat customer tak lari walaupun untuk beli barang yang tak ada stok kat kita lagi tu, satu, tak ada stok tu berapa lama. Itu yang kita kena kira kan, tak ada stok tu berapa lama. Dan yang kedua adalah kalau kita ada offer yang sangat menarik seperti free gift untuk orang yang pre-order, itu lebih bagus. Faham tak? Itu lebih bagus. Salam saya untuk produk Bidara dan Rukiah. Apa nama package yang sesuai? Biasanya kalau untuk Bidara dan Rukiah ni biasanya saya akan sebut package lah. Package. Nama tak kisah. Okay. So semua dah ready ke? Kalau semua dah ready, tolong komen ready. Saya nak tengok 141 orang yang ada dengan saya hari ni. Let's go. Gambar jelas, suara jelas. Sebab apa? Kalau jika kita dah buka kita punya whiteboard, itu tandanya kita dah serius. So nampak so kalau kita dah buka whiteboard kita, itu tandanya kita dah serius. So korang dah ready ke belum ni? Okay, sir, saya ada 4 produk daripada company yang sama. Macam mana nak pilih? So kalau tanya saya akan pilih produk yang paling tinggi marginnya dulu. Saya akan pilih produk yang paling tinggi marginnya dulu. Itu yang saya akan pilih lah. Dan yang kedua adalah saya akan pilih produk yang saya guna. Dan yang ketiga adalah produk yang saya yakin dan percaya lah. So 3 benda tu. So yang pertama, duitnya, untungnya paling besar. Benda tu menjadi. Dan yang ketiga, saya suka. So bila kita suka ni tak ada masalah untuk kita buat sharing lah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih semua. By the way, korang semua dah bagi tahu belum kawan-kawan ni? Kan dah bagi tahu belum kawan-kawan yang kita dah mula? Ready sir, sambil jemur kain. Alhamdulillah. Don't worry, tak apa. Awak pakai earphone, dengar je pun tak ada masalah. Produk saya jual lebih daripada 100% margin dia. Maksud jual 100%, adakah awak kira margin awak macam ni? Contoh, modal awak RM30, awak jual RM60. So adakah ini 100%? Maksudnya RM RM30 tambah RM30. So margin awak apa 1%? Macam ni ke kira dia? Biasanya kalau yang bagi orang kata 1% margin ni dia 30 plus 30 lah. Dan biasanya kita tak kira margin macam ni. Kan? Kita kira margin modal ataupun harga jual tolak modal. So 30 bahagi 60 kali 100. So itulah kita punya margin. Dan itu baru modal tau. Belum lagi kita tolak overhead lagi. Ada banyak lagi nak kena tolak ni. Kan? So contohlah kita jual RM60. Okay. Modal RM30. Betul? So kita rasa macam kita ada untung. Dan ini baru untung kasar. Kita rasa macam kita ada untung RM30. Tak, ni belum cukup lagi. Untung RM30 ini belum tolak overhead tuan-tuan dan puan-puan. Jangan teruja sangat. Overhead apa? Postage, free gift. Lepas tu apa lagi? Mungkin COD. Kita punya masa, handphone, internet, kita punya elektrik. So banyak lagi benda. So kalau boleh jangan teruja sangat tengok yang untung kasar, tapi apa yang kita nak tengok adalah untung bersih selepas overhead. Itu yang paling penting.
Kadang-kadang bila kita tak kira betul-betul, kita rasa macam, oh untung RM30 ni cukup. Tapi you akan perasan selepas you dah berniaga, nak restock tak ada duit. Nak restock tak ada duit. Faham tak? So melainkan modal awak RM30, awak submit order pada HQ, HQ je postkan. So maksudnya tugas awak adalah cari modal ataupun cari order saja. Itu lain. Mungkin itu kita tak turun postage, free gift dan lain-lain sebab HQ dah sediakan. Cuma kita kena kira dari segi kita punya internet, kita punya masa, kita punya usaha. So hati-hati. Faham So kalau boleh saya akan try at least lah. Kan? Modal ke apa ke, permulaan boleh lah. Biasanya permulaan ini saya akan ambil RM30. So macam mana saya bahagi adalah 10%, RM10 ini kan. Biasanya kalau saya akan cari produk yang untung bersihnya RM30. Maksudnya dah tolak semua RM30. Okey. So dah tolak semua RM30. Okey, dah tolak semua. So RM30 ni saya dapat bersih. So saya akan bahagikan jadi macam mana tau. Saya akan olah balik dia dengan cara yang pertama, RM10 saya save kan, simpan. Yang kedua, RM10 kan, saya upgrade modal kan. Dan yang ketiga ni RM10 kita untuk spend marketing. Spend marketing. Okey. So inilah 3 benda yang saya akan fokuskan. Faham tak? So nanti banyak benda lah. Sebab tu kalau boleh RM30 ni daripada yang saving yang 10 ni kan. Kalau memang itu je lah kita punya source of income kita, kita boleh susun lah 5% ataupun hingga 60% and kita punya overhead. So daripada 50 hingga 60% ialah overhead kita kan. Lepas tu bahagi-bahagikan lah. Ada orang dia akan bahagi 30, lepas tu dia akan ada bagi 15, dia akan bagi 15 kan. 30% ni ataupun 10% ni kita buat saving. Yang ni kita buat sedekah. Okey. So macam tu lah. Saya bukanlah pakar finance kan. Tapi you boleh gunalah daripada RM30 ni pecahkan lagi 10 10 10. Dari 10 yang you save ni pecahkan lagi. Sebab tu kita rasa macam kita banyak duit tuan-tuan, tapi sebenarnya tak banyak sangat. So hati-hati, okey. So ni pesan masyarakat, beware. Lagi-lagi tengah zaman kita punya sales ni tak berapa nak laju sangat. So kalau boleh try lah untuk satu orang customer tu beli dengan lebih banyak. So bila customer tu beli dengan lebih banyak, kita akan ada RM30. Contohlah dia beli 3 terus. So RM30 kali 30 tambah 30 tambah 30, kita ada 90. Betul? So kita ada RM30 untuk ke duit kita. Kita tahu memang satu hari sebulan tu memang ada komitmen yang kita kena bayar. Lepas tu upgrade modal. So daripada untung tu you upgrade modal. Maksudnya daripada RM10 tu okey, tambah boleh beli ekstra berapa dengan beli kita punya RM10. Macam tu lah. Nak tengok slide atas tu? Apa dia? Tak ada slide apa-apa lagi pun. Kan? Yang ini. Inilah. Tengoklah dulu. Faham tak? Saya Kowe tak ada modal, just ambil order je. So contoh jual 3 unit dia dapat 2,000. Tu macam mana? Ikutlah formula yang sama. Takkanlah 2,000 kita tak ada overhead. Kan mesti kita ada overhead punya, internet kita, handphone kita setiap bulan kira. Tolakkan semua benda tu. Lepas tu bahagi. Faham tak? So kalau contoh nak dapat 3 orang customer tu berapa orang? So alhamdulillah kita sebenarnya kalau boleh nak sale tu konsisten. Bukannya bulan ni 3 unit, lepas tu bulan depan tak ada, lepas tu bulan depan tak ada, lepas tu ada 3 unit lagi. So 2,000 tu cover 3 bulan. Kenapa tak nak macam tu? Faham So 2,000 tu sebenarnya kalau tanya saya, ikut kajian ataupun survey masih miskin bandar lah income 2,000. Maksudnya income miskin bandar tu maksudnya ada banyak sewa yang kita tak perasan lagi. Faham tak ni? Okey ke? Boleh?
Minyak pergi hantar rumah. Betul. Alright, terima kasih. Okey, so ada apa-apa soalan kita nak tanya? So inilah kalau orang tanya pasal RM30 tu nak kena buat apa. So hati-hati ni kenapa saya betulkan ni sebab tadi ada sahabat kita bercerita tentang okey, untung saya 100%. Bukan cara dia kira macam tu. Maksudnya kita punya modal RM30, kita jual RM60, so kita ada extra RM30. Itu baru untung kasar dan itu bukannya 100% untung. Itu mungkin 50% lah. Sebab untung tak akan lebih 1%. Biasanya tidak. 2,000 tu contoh, tapi selalu more than 10k. Tak apa, saya faham. So 10k pun Alhamdulillah lah, good lah. So contoh kalau nak beli kereta kan dengan income kita 10k, biasanya cara orang kira 10,000 kali 12, so 120,000. So itu adalah harga maksimum kereta yang kita boleh beli. Harga maksimum kereta yang kita boleh beli. Itu kalau Cikgu Fazli, Abang Fazli Mazlan ajar saya. Macam mana nak beli kereta 10,000, income kita tu kali 12. Itu adalah maksimum. So kalau kita punya gaji setiap bulan itu 1,200 kali 12, so 12,000, mungkin 13, 14,000 je harga kereta paling mahal yang kita boleh beli. Faham tak? Alright. Terima kasih. Okey, jom. Tax zakat pun jangan lupa include. Itu selepas kita dah tolak overhead kita lah. Okay, so don't worry. So insyaAllah. So siapa-siapa yang tak pernah bayar zakat, cubalah bayar zakat. Memang sangat miracle lah. Betul. Tak perlu tunggu banyak baru nak bayar. Walaupun ada sikit, tapi latih diri untuk pelan-pelan bayar kan. 25% je pun. So kalau dalam akaun kita tu ada 50,000, 25% lebih kurang dalam 600 ke 700. Macam tu lah. Kan? Okey lah. 50,000 dalam akaun. Banyak sangat tu. Okay? Alright, jom kita nak belajar basic color brain. Okay. So basic color brain part 3. Zakat tu contoh nak bayar kat mana? Zakat tu contoh kat pusat pungutan zakat lah, PPZ. PPZ, mana-mana cawangan nak bayar online pun tak ada masalah. So jangan susahkan diri sendiri. Beza tak zakat 25% dengan sedekah subuh? Beza. Sedekah subuh is sedekah subuh. Maksudnya tidak ada kewajipan nak buat. Tapi zakat ini adalah benda wajib selepas ada nisab dan haul yang kita dah lepaskan. So contoh kalau di Selangor ini, dalam setahun itu, kalau dalam akaun kita tu ada 16,000, tak silap saya, 17,000 lah ke atas. Selama setahun memang ada dalam akaun kita itu dah start wajib zakat. Dah start wajib zakat. Wajib maksudnya ada 16,000 dalam akaun kita. So kalau belum ada, tak wajib lagi lah. So tak sampai nisab dan haul. Tapi kalau nak bayar juga, kita rasa macam dah lebih, tapi mungkin terpakailah apalah. 25% je, tak banyak. Dan bezanya sedekah subuh ni sedekah. Sedekah subuh ini lebih kepada kita punya gift kan, nak memberi. So kalau ditanyakan mana yang wajib dahulukan antara hutang, zakat, sedekah, first should be hutang, kedua zakat, ketiga baru sedekah. Kalau saya salah betulkan tapi seingat saya lah yang tiga benda tu, hutang dulu, zakat dan sedekah. Alright. So saya tak adalah orang yang terbaik nak cerita benda-benda macam ni, tapi boleh lah. Kan, hutang, zakat, sedekah. Compound every month and total 60k ke baru layak? Tak, dia simple. Sedekah ni zakat ni, kalau seingat saya lah kan, kalau saya salah betulkan, zakat ni dia lebih pada dalam akaun tu ada 16,000 maintain selama setahun kan, maksudnya lebih daripada 16,000 setahun kan. So kita kena dah mula wajib zakat dah. Wajib. Wajib zakat. Dia bukannya maksudnya compound. Compound tu macam, yalah kalau yang penting lebih 16. Itu kalau di Selangor lah. Negeri lain saya tak tahu. Kan, kat Selangor saya tengok dia punya ada semasa dia kan. So lebih je 16,000 dalam akaun tu, ada dalam 16,000, kita dah ada 16,000 lebih dari setahun, itu dah wajib.
Faham tak? So kalau kita tak lepas 16k tu, tak lepas dia punya nisab dan haul tu, tak perlu. Tapi kadang-kadang kan, try lah. Tak, bayar je. Tak banyak pun tak apa. Tapi kita bayar supaya kita rasa macam menyucikan lah, nak dapat keberkatan kita kan dalam nak mencari kita punya rezeki tu. So bila kita dah bayar zakat, income kita pun dah bersih daripada semua benda-benda yang tak berapa nak elok dan yang kita pening-pening tu, dah lah. InsyaAllah lah bisnes kita makin lebih lancar. Kenapa setahun tak berubah lebih daripada nisab? Kena zakat. Terima kasih Tuan Faiz. Bayar untuk cari keberkatan walaupun sikit. Setuju. Kalau pendapatan daripada bisnes online tak menentu, wajib bayar zakat. Kalau lebih daripada haul dan nisab. Kalau lebih. Ada kiraan dia. Don't worry. Ada kiraan dia. Okay, so jangan pening. Jangan rasa macam, lama nak kena bayar zakat pula. So bayar je zakat. Mungkin kita daripada 20 tahun tak pernah bayar zakat. Try untuk bayar zakat. Tak payah banyak-banyak pun. Try lah, kita ambil lah dalam akaun kita tu ada berapa. Dah tolak semua benda. Yang balance itu kita kali 2.5. Dan pergilah kat mana-mana pusat zakat ke, okay, bayar. Lepas tu you akan tengok lah dia punya perubahan dia. Dia lebih wow berbanding kalau you konsisten sedekah. Sebab zakat ni wajib untuk yang lepas nisab dan haul. Okay. Alright, jom. So basic color brain. Basic color brain. So, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan masih ingat tak apa color brain yang kita dah belajar daripada hari Khamis? Hari Rabu malah. Kan hari Rabu kita dah belajar color apa? So tak silap saya dah share tentang kita ada green. And kita ada green brainer. Betul, kita ada green brainer. Okay, so green brainer ni adalah orang-orang yang cepat buat keputusan. Yang kedua, dia percaya bila dah buat. So kalau tak buat lagi, dia tak percaya. So kadang-kadang tak apa, kita berniaga je, kita buat je dulu. So orang-orang macam tu adalah kemungkinan besar adalah green brainer. Okay. Yang ketiga, kita review balik, dia ni nak mudah dan nak cepat selesai. Okay, nak mudah dan nak cepat selesai. Dan orang demo ni, Allahu Akbar. Tapi janganlah rasa macam kita ni rasa macam clumsy sangat. Tak, orang hijau ni dia kena kelebihan dia memang cepat. Tu yang bagus dia. Sebab kalau tak ada orang hijau dalam grup kita, tak ada siapa yang ada insentif untuk teruskan buat. Duk planning, bila nak siap punya. Faham tak? Okay, nak mudah dan cepat selesai, cepat buat keputusan, percaya bila dah buat, nak mudah. Yang keempat ini, dia suka berpandangan jauh. Okay, berpandangan jauh. Maksudnya apa? Seorang yang sangat visionary. So kalau cita-cita orang hijau ni, okay, hijau suka promotion. Betul, Wong? Betul. Okay, visionary ni maksudnya apa? Dia suka benda-benda yang hype. Orang hijau suka benda hype. Promotion. Offer. Terbaru. So ini adalah keyword yang akan trigger customer ataupun orang-orang yang warna hijau. Boleh? Faham tak? So kalau macam benda-benda lain tu dia rasa macam alamak, malasnya nak kena study dulu, tapi nampak aje benda ni dia dah excited dah. Faham? So macam mana kita nak handle dia adalah kita straight to the point, solve the problem. Kan, macam mana kita nak handle? Okay, macam mana kita nak handle adalah kita straight to the point. Okay, straight to the point. Fokus apa yang dia nak. Fokus pada apa? Fokus pada
Apa yang mereka perlukan pada waktu itu. Faham Jangan explain panjang-panjang dengan orang hijau. Ni direct to the point je. Apa yang dia nak answer. Betul Nurayan. Good job. First time join ni, tak tahu langsung tentang warna otak ni. Tak tahu lah ada warna-warna ni. Kak Yong, Kowe. Tak apa. Sebab tu kita belajar. Sebenarnya banyak rahsia-rahsia dunia ni sebenarnya kita tak belajar lagi. Faham tak? So hari ni saya share tentang yang basic je. Basic saja. Ini baru yang surface. Kalau kita tengok iceberg tu yang paling atas. Ada banyak lagi rahsia-rahsia manusia ni yang kita nak boleh belajar. Betul? Explain panjang-panjang memang mudah turn off. Dia betul. Sebab kenapa orang hijau tak suka explain panjang-panjang? Sebab awak menunjukkan rasa tidak minat pada dia. Awak bukannya dengar apa yang dia nak cakap. So bila dia cakap dia nak harga, dia nak harga. Awak cerita pasal benda lain buat apa? Lepas tu awak tanya lagi soalan. Dia nak harga je. So kalau harga tu okey, aku on lah. Tapi masalahnya awak tak faham. Sebab tu dia marah. So bila dia marah, dia turn off lah. Bila dia turn off, dia dah malah aku lain. Settle. Dia nak harga, bagi dia harga. Jangan panjang-panjang. Betul. Okey? Boleh? Alhamdulillah. So itu hijau. Siapa nak screenshot, sila screenshot. Siapa nak screenshot, sila screenshot. Saya nak kena kecilkan ke diri saya ni? Boleh lah. Saya kecilkan diri saya ni, korang screenshot dulu. Ataupun saya hilangkanlah diri saya ni. Alright. Catat dulu. So kalau dah catat, tolong komen dan okey. So terima kasih, hari ini ada 185 orang. So insyaAllah nanti kita habiskan colour brand yang kedua, purple. Dan selepas tu saya akan minta korang untuk share dengan lebih banyak. Okay, insyaAllah. Tidak. Mana ada hilang. Sabarlah. Tada. Saya dah ada balik dah. Okay. So macam mana nak buat live macam yang keluar macam ni? Oh, itu adalah rahsia kerajaan. Tak adalah, nanti saya ajar. Tapi join group, nanti saya ajar. Saya purple. Kat IG tak ada ke? Tak ada. Saya dah live kat IG tadi. Dia tidak bekerjasama. Gambar saya jadi lebar kan. So bila saya betulkan, dia error lah, apalah aku. Tak nak lah. Benda-benda serabut ni tak nak. So saya warna apa? Teka. Okey, dah catat dah, kalau dah catat, kita akan masuk warna yang kedua, iaitu warna purple. Purple brainer. Okey, purple brainer. So purple brainer ni, tuan-tuan dan puan adalah orang-orang yang sangat relational process. Susah nak sebut. Relational process. So maksudnya apa? Cara dia berfikir itu adalah dengan merelatekan one and another. Dia tidak akan buat apa-apa keputusan jika dia tak tahu mula dia macam mana, tengah dia macam mana dan habis tu macam mana. So orang purple ni nak kena ada step by step process and planning. Okay, dia kena ada step by step. Dia kena ada detail. Okay, detail dan SOP. Dia kena ada contoh. Ataupun video tutorial. So inilah cara dia. Dia paling suka tutorial. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan puan, kenapa dalam IG ataupun dalam TikTok ni video tutorial ni sangat-sangat bagus, disebabkan adalah orang purple ni dia suka mencari maklumat di sini. So kadang kalau kita punya tutorial tu terlalu cepat kan, so itu yang menyebabkan orang akan macam tak faham. So bila benda tu tak faham, orang purple akan turn down lah, dia rasa macam tak seronok. Orang hijau memang dia tengok, dia like, dia komen, betul dah belah. Tapi orang purple tidak. Orang purple ni dia akan cuba tengok banyak kali, dan selepas tu kalau dia tak faham, dia akan tanya balik dalam komen. Kan? Faham So try lah untuk siapa-siapa yang memang suka dan rajin buat tutorial ni, try lah untuk buat tutorial by part lah, by episode. So contoh hari tu you nak buat tutorial kan, pecahkan pada 3 video. So sebenarnya you dah dapat 3 konten yang berbeza.
Nampak tak? So video yang biasa you buat tu, you pecahkan 3. 1, 2, 3. Dan sambungkan. Buat bridge. Macam Abang Nas saja buat bridge. Kan? Episod 1, episod 2, episod 3. Dan kalau boleh masuk episod 2, korang dah tengok belum video yang pertama? So kalau korang tak tengok, pergi tengok sekarang sebab korang takkan faham. So nanti you akan suruh dia tengok yang pertama. So yang pertama tu nanti letaklah link ke apa ke macam mana ke kan. So insyaAllah. Okay. So orang purple ni, kalau kita tahulah dia punya karakter yang kita boleh nampak lah kan, dia punya obvious dia purple ni macam mana adalah tanya banyak soalan. Dan orang purple ni memang suka gila tanya banyak soalan. Kenapa? Sebab dia perlu planning. Sebelum dia perlu planning, dia perlukan maklumat. Nak maklumat ni untuk apa? Untuk susun planning dia. Dan susun ni, tuan-tuan dan puan, susun punya purple ni, dia bukan hanya sekadar susun planning dia tau. Semua dalam hidup dia tu disusun. Kan? So sebab tu dia organize. Dia organize, dia teliti, dia perfect, and perfectionist. Dia orang yang sangat perfectionist. Dia bukan OCD tak, dia belum tahap OCD lagi. OCD tu dah mula disorder. Tetapi perfectionist ni contohlah kan, saya ambil benda ni. So ini adalah saya punya diffuser. Okay. So diffuser ni tuan-tuan, contohlah kan, dia ada muka depan, ada muka belakang. So orang purple ni, kalau dia susun diffuser tu, dia akan pastiin dia akan letak diffuser tu, dia akan betulkan, okay, depan kat sini. Dah. So depan kat sini. So kalau meja sebelah pula, depan kat situ. So beza orang hijau ni ataupun green brainer ni, kalau dia pasang diffuser itu je lah. Letak. So bila orang purple tengok, orang purple akan rasa macam, oh my god, kenapa awak buat macam tu? Kenapa awak buat macam tu? Lalas orang purple akan buat kerja tu 2 kali. Sebab apa? Walaupun hijau nak menolong, tetapi apa yang dia tolong itu tidak mengikut spesifikasi ataupun apa yang orang purple perlukan. Betul? So dia orang purple rasa macam, aduh sakit kepala. Tak apalah, awak pergilah tempat lain, awak tolong orang lain, biar saya settlekan yang ini. Faham tak? So itulah kerja dia. So siapa-siapa yang suka buat seminar kan, yang menyusun meja, reset balik meja tu, memang dia akan susun lah. Kalau pen, kertas, air. Pen, kertas, air. Pen, kertas, air. So itulah geng-geng warna purple. Faham? Dan last, bagaimana kita nak handle purple ini adalah please. Macam mana kita nak handle purple brainer ni? Sebab purple brainer ni bukan dalam kalangan customer sahaja, tetapi dalam kalangan team kita pun kena ada. Sebab kalau you nak jaga team you dengan baik, you kena ada skill untuk handle manusia-manusia ni. Faham So step yang pertama, orang purple sangat menghargai jawapan. Okey, jangan suruh dia cari sendiri. Purple suka sondol dinding. Oh tak, yang suka sondol dinding tu hijau. Kan? Orang purple perlu pertolongan tapi tak boleh ditolong. Boleh jadi orang purple ni dia tak pandai belajar sendiri. So cara paling senang adalah dia nak tanya soalan. So jika you menjawab soalan dia dah rasa macam lega. Walaupun dia akan tanya sampai detail, sampai dia faham lah. Sebab tu orang purple ni, ayat dia yang biasa dia keluarkan adalah okey, jap, tak faham. Cuba ulang balik. Cuba ulang balik. Bos-bos selalunya orang purple. Tidak, Liana. Biasanya tidak. Jangan kita macam tu. Kebanyakannya bos, kalau ikut dalam dunia color brain ini, kalau kita menilai orang dengan color brain, kebanyakannya bos yang ada di luar sana adalah hijau. Kebanyakannya. Kan? Kalau jenis macam Dina cakap, pas tu, tapi kan, kalau macam mana?
Kalau contohlah kan yang lebih kepada, tapi kan kalau macam tu macam mana? So it depend. Soalan itu berkaitan tentang proses ataupun berkaitan tentang situasi. Kan? So faham maksud saya? So contoh kalau dia macam, kalau yang purple ni biasanya kalau pasal proses, okey saya dah buat macam ni tapi macam ni. Okey awak kena macam ni. Saya dah buat tapi kenapa jadi macam tu? Itu maksudnya dia try to understand. Dia sedang nak connect. Faham tak? Otak dia tu baru nak berjalan. Faham tak? Dia baru nak connect, waktu dia nak kira ni. Ini adalah otak orang purple lah, dia akan connect satu. Dia ada step by step dia. 1 2 3 4 5 6. So ini adalah cara orang hijau, orang purple ni dia try to understand. Nak cuba faham apa sebenarnya maksud dia macam ni. Faham tak? Kalau orang hijau, otaknya memang nampak yang ini je. Dia nampak hasil dia, nampak result terus. Faham Okay, so itulah orang purple. So hargailah jawapan. Tolong hargai mereka dengan memberi jawapan. Okay, berikan jawapan. Menghargai dengan memberi jawapan. Okay. Yang kedua, korang masih follow ke? Orang purple perlukan staff sokongan yang purple brainer. Setuju? Bos kena green brainer. Tak semestinya. Tak semestinya. Bos tak semestinya kena green brainer, tapi kebanyakannya green. Ya, itu saya setuju. Tapi wajib green tidak. Okay? Alhamdulillah masih follow Okay, good. Yang kedua, orang purple sangat menghargai. Okay, orang purple ni sangat menghargai apa tau? Pilihan. Dia sangat suka pada pilihan. Dia sentiasa perlukan option. So, hari tu cerita pasal purple dengan hijau je ke? Sorry, baru masuk. Hari tu, hari Rabu, hari Khamis baru purple dengan hijau. Ini baru kita nak refresh balik. Okay? Sangat menghargai pilihan. Sebab tu orang hijau, orang purple ni kalau contoh kita ajak makan kan, babe jom pergi makan, kita nak makan nasi. So nanti dia akan jawab apa? Alah, nasi je ke? Benda lain tak ada ke? So nasi je ke? Benda lain tu tak ada ke? Itu bukan maksud dia ni sombong tak? Tapi dia lebih kepada okey, aku nak makan nasi, tapi kalau nak makan benda lain ada tak? Ada kek ke, ada kuih ke? Kan, itu baru menu makanan, belum lagi kat mana, nak main dengan siapa, berapa harga dia, jauh ke tidak. So nanti kalau nak balik macam mana, jam ke tidak, kita masuk balik nanti pukul 2, kita nak gerak pukul berapa. So itu adalah soalan-soalan orang purple. Faham tak ni? So menarik kan orang purple ni. So hargailah mereka, okay, dengan berceritalah benda-benda macam ni. Boleh? Okay, orang purple. So inilah orang purple brainer. Okay ni, catatlah dulu. Saya kecilkan diri saya. Okay, korang tengok. Betul. Selalu ada kawan yang purple ni. Alhamdulillah. So paling ramai dalam kawan-kawan kita ni ada warna hijau, ada warna purple. Itu yang ramai. Okay. Alright, so kalau semua dah tu, bagi korang tolong share dulu. Okay, share banyak-banyak. Saya nak pergi share dalam grup saya. Kokot ada yang tertinggal ke, sian pula kan. Sebelum saya masuk color brain yang ketiga. Okay, sebelum saya masuk color brain yang ketiga. So ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Faham sir, terima kasih. Macam mana nak off comment kat live TT Tak boleh. Tak pasti. Teruskan sir. Alright. Kenapa banyak jumpa orang hijau? Sir, saya purple, saya sampai takut nak tanya soalan, takut dia tak selesa. Macam mana kalau kita orang purple ni biasanya
Okay, so kalau kita macam saya purple, saya sampai takut nak tanya soalan, takut dia tak selesa. Honey Bunny Empire, sebenarnya awak bukan warna purple. Awak adalah warna yang ketiga ni. Sebab takut rasa tak selesa, takut nyusahkan orang. So itu adalah warna yang ketiga. So korang dah ready ke belum? So korang dah ready ke belum nak belajar warna yang ketiga ini tentang tiga ataupun kali yang ketiga warna yang penuh emosi. Ni geng-geng warna yang ketiga, blue brainer. Warna yang ketiga, blue brainer. Bos saya green. Kadang-kadang dia suruh saya design poster tapi dia bagi apa yang dia nak tu simple sangat. Itulah green. Itulah green. So biasanya hijau ni dia bagi, at least dia bagi sampel kan, dah bagi contoh. So apa yang awak kena buat adalah at least sama ataupun jauh lebih baik. At least sama dan jauh lebih baik. So biasanya kalau nak bercerita dengan orang green ni, kalau boleh pastikan banyak ada draft. Banyak draft. Jangan bagi yang terlalu final. So bagilah beberapa draft supaya dia boleh buat keputusan. Dan jangan marah dia kalau dia buat keputusan asyik-asyik tukar last minute. So itu memang perangai orang hijau lah. Faham Okay, so blue brainer. So tadi dah ada sahabat kita yang dah menunjukkan dia punya ciri-ciri blue brainer dia. Okay, so siapa kat sini? Cuba ngaku dengan saya. Siapa yang kat sini ngaku dengan saya seorang yang sangat dramatik. Dia apa-apa semua benda dia nak buat drama. Siapa? Tengok Thailand nangis, tengok IG nangis, tengok TikTok nangis, tengok iklan nangis, cerita pasal mak ayah nangis. Semua benda lah. Benda tu dia akan rasa macam terasa tu sampai ke hati yang paling kecil. Allahu Akbar. So itulah sebenarnya benda-benda yang menyebabkan kita ni kemungkinan adalah orang warna hijau. Betul? So biasanya kalau orang hijau ni kan, kalau dia nak dengar orang cakap kan, dia tak boleh tengok gambar saya kecil-kecil. Dia tak boleh tengok gambar saya kecil-kecil. Dia nak kena tengok gambar saya tu kalau boleh besar. Kan? Sebab apa? Sebab blue brainer ni, tuan-tuan dan puan-puan, blue brainer ni seorang yang people oriented. People oriented. Maksud apa people oriented ni adalah apa-apa yang dia buat dalam hidup dia, dia akan dahulukan orang lain. So ini adalah blue brainer. Okay, blue brainer. So blue brainer ni adalah dia akan fikirkan orang lain, dia akan dahulukan orang lain. Sebab tu dia ni mudah kesian. Mudah sangat kesian. Mudah kesian. Serba salah. Tak yakin. Okay, mudah kesian, tak yakin. So kadang-kadang dia akan dia rasa macam tak apa ke, kan, tak nak susahkan orang. Padahal sebenarnya orang lain tak rasa tersusah pun, kan, tetapi disebabkan dia ni terlebih-lebih sangat, overthink sangat, takut menyusahkan orang, last dia menyusahkan diri sendiri. Itu masalah orang biru. Itu adalah masalah orang biru. Faham tak? So ini dari segi dia punya kelemahan dia lah. Okay, faham Ini dari segi kelemahan dia. So kita tak boleh marah dia. Sebab itu cara otak dia. Kadang-kadang mak kita bila kita masuk rumah tak bagi salam, tak salam dia terasa. Dia rasa macam anak dia dah tak sayang dia. Betul? Tiba-tiba mak kita left group WhatsApp. Kenapa? So mungkin itu adalah ciri-ciri di mana kalau orang yang kita kenal itu dia punya blue brainernya antara nombor 1, nombor 2. Faham tak? Faham Possible ke seorang manusia tak ada semua color? Ada. Possible. Faham So ini kalau you nak tahu antara orang yang ada ciri-ciri blue brainer yang tinggi adalah dia suka hadiah. Okay. Dia suka hadiah.
dan suka bagi hadiah. Sebab tu kan, kalau blue brainer ni, kalau pergi jalan mana-mana lah, kan, kalau kita ada mokcik ke, ada nenek ke, ada atuk ke, ada ayah ke, ada ibu yang blue brainer ni, dia pergi mana-mana kan, dia mesti wajib beli something. Wajib. Dia rasa kalau dia tak beli something tu, dia akan rasa macam, rasa janggal tau, rasa kosong. Faham tak? So itulah blue brainer. Faham tak? So macam contoh, kalau kita ni, dia orang blue brainer ni, dia penuh ada rasa adab lah. Rasa adab, rasa etika, rasa apa-apa kena fikirkan orang dulu. So kita nak pergi bertamu ni, nak pergi jumpa orang ni, takkan nak bawa tangan kosong. Sebab tu orang Melayu kita ni, kan, dia punya budi bagus sangat. Sebab apa? People oriented. Kita ni bukan hanya sekadar orang-orang yang apa, yang tidak memikirkan orang lain. Kadang-kadang kita nak bercakap pun, kita akan gunakan baik-baik yang baik-baik. Kita nak tegur orang pun, kadang-kadang sampai tak tertegur, lepas tu dia nyusahkan kita, nyakiti kita. Tak apalah, biarlah aku yang tersakiti. Daripada aku kena tegur dia, sakitkan hati dia. Tapi tuan-tuan kena ingat, apabila you tak tegur orang, macam mana dia nak tahu salah dia? Puan Atikah, saya biru. Puan Atikah pun memang kita dah buat kelas dengan dia, memang dia mengaku. So alhamdulillah lah kita nampak. Sebab tu tak semestinya leader kena warna hijau. Tak semestinya leader kena buat planning. Tak mestinya leader kena warna biru. Betul? So leader pun boleh, biru pun boleh jadi leader. Kita tengok siapa kat sini. Cuba share dengan saya. Siapa kat sini obses? Kan? Cuba korang tag kawan-kawan korang yang jual obses sebab hari ni bos korang ada dengan saya. Betul ke Puan Hafizatul Atikah, founder yang anda sayang ni, seorang warna biru? Cuba share apa sisi biru yang awak boleh nampak daripada dia. Cuba korang share. Korang tag nama kawan-kawan, bagi tahu, kita cerita kebaikan orang biru ni macam mana. Sebab walaupun dia nampaklah dia tu susah nak macam sangat senang percayakan orang, senang kena tipu, kan? Selalu orang ambil kesempatan. Betul? Kalau bagi orang tu lebihlah daripada diri sendiri, tak apalah kita ni pakai biasa-biasa je tapi orang lain kena wow. Tak apalah kita ni biasa-biasa je tapi orang lain kena hebat, kena lebih seronok. So, siapa yang kat sini obses? Okey? Siapa kat sini obses? Saya nak korang tag nama tim anda, tim leader anda, dan korang share dengan saya. Okey? And apa sisi biru, blue brainer yang awak nampak daripada Puan Atikah? Let's go. So untuk geng-geng yang ada. So hari ni kita nak cerita pasal biru, dan alhamdulillah ada founder yang datang support dan berkongsikan, "Sir, saya biru." So alhamdulillah. So kat sini kita nak belajar sebenarnya apa maksud biru tu. Kan? So biru ni bukan hanya sekadar yang berlemah, tidak. So saya nak share kekuatan orang biru ni. Dah ready ke belum? So kalau kita tengok orang hijau dahsyat, hebat, laju buat keputusan. So kita nampak dia ni good, yang baik-baik, betul? So kalau orang purple ni pula, kita tengok dia ni adalah orang planning. Maksudnya setiap benda yang dia buat itu pasti ada sebab, ada A, B, C, D, E. Dan bila saya cerita pasal biru, saya banyak cerita pasal dia ni sangat people oriented. Kan? Maksudnya people oriented ni lah orang-orang yang sangat kesian kat orang. So bila kesian kat orang ni, boleh ke buat closing? Kan? Boleh ke buat bisnes? Nanti kalau kena tipu macam mana? Puan Atikah dengan aku, dia pun antara yang ramai, dia antara yang orang yang selalu kena tipu juga. Betul? Dia orang yang sangat senang percaya kat orang juga, dan orang yang ditipu tu pun dia maafkan juga. Lepas dia dah maafkan, orang tu datang balik, dia terima juga. Lepas tu kena tipu balik. Ini adalah cerita betul. Betul? So macam mana dia nak grow? So kita nak share dia punya kelebihan dia. Okay, kita nak share kelebihan dia. Sebenarnya orang biru ni, tuan-tuan dan puan, okay, orang biru ni, okay, dia sangat menjaga kebajikan. Ini kekuatan orang biru. You takkan boleh lawan hospitality yang dibuat ataupun yang diadakan oleh geng-geng ataupun founder-founder biru. You takkan boleh lawan punya. Bayangkan tuan-tuan dan puan, saya pernah dengar cerita daripada tim Obses sendiri. Masa tu pada awal cleansing balm meletup kau-kau masuk ke market. Tak salah saya tahun lepas ke tahun ni, awal tahun ni. Dan masa tu memang susah nak dapat barang asyik sold out.
bayangkan nak dapat barang daripada China, dia ada dua source of nak kena delivery, guna kapal ataupun guna kapal terbang. Okay, kapal dan kapal terbang. So biasanya orang akan jaga costing kita dengan offer untuk ambil yang kapal sebab murah, tetapi lambat. Mungkin lambat, mungkin 2-3 bulan, itu pun tak tahu lagi sebab PKP kan. Tapi tahu tak apa yang Puan Atikah buat? Masa tu saya ceritalah daripada daripada tim cerita. Puan Atikah buat, dan masa tu pun dia pun ada buat sharing juga kat IG Story. Dia sanggup ambil untuk go for flight yang di mana harga kalau kapal itu pun dah puluh ribu untuk costing, tak tahulah puluh ribu ke ratus ribu. Tapi ribu-ribu kat lah, tapi puluh ribu ke atas Di mana kalau untuk flight itu 3 hingga 4 kali ganda lebih tinggi berbanding kapal. Dan you guys kalau rasa kan, kalau orang purple akan fikir, ni kerja gila. Takkan disebabkan kita nak jaga anak tim kita, kita kena 3 kali lebih mahal daripada biasa. Ni dahsyat. Kan? Orang hijau, dia akan fikir macam, oh my god, 40,000, 50,000, besarnya kos. So dia akan rasa macam ada rasa gundah lah. Orang biru ni, disebabkan dia punya nak jaga tim dia nak pastikan anak tim dia berniaga untuk menghadapi waktu PKP ni, okay, dia ambil flight. Puan Atikah ambil flight. Puan Atikah pada komen, kalau kapal 10K, kalau flight 100K. Bukan COD lah, maksudnya postage. Postage. Bayangkanlah, korang punya customer yang nak COD pun korang kata rasa mahal. Ini postage 100,000, bukannya modal barang. Postage. Faham tak? So nak buat keputusan besar macam ni, kan, adalah memerlukan satu insting. Dan inilah yang ada pada orang biru. Orang biru ni dia ada insting, dia ada naluri dia. Naluri. Punya dah yakin niat dia tu nak bantu anak tim. InsyaAllah. Nak apa jadi pun tak apalah, kita jalan. Sebab tu dalam closing, 2 orang ni adalah orang yang paling senang membeli. Yang pertama, orang hijau. Paling senang membeli. Orang yang kedua adalah yang paling senang membeli sebabkan kesian kat orang adalah orang biru. Kalau untuk diri dia nak spend 100,000 rasa macam alamak, tak apalah. Tapi kalau untuk tim, anak tim, untuk supaya mereka tak terputus, supaya momentum mereka tu laju, diorang sanggup. Walaupun diorang terpaksa lah bertanggungjawab anything happen lepas tu. Kalau dia pun tak yakin dengan keputusan dia tak rasa macam betul ke ni Allah? Kan, betul ke ni Allah ni? 100,000 ni Allah ni. Kan? So betul ke ni? Sebab tu dia punya laluri dia, kebajikan dia, insting dia, punyalah dahsyat. Sebab tu tuan-tuan dan puan, jika anda ada leader yang warna biru, ada anak tim yang warna biru, jagalah dia. Sebab apa? Sebab kalau dia dah sayang kat kita, kalau dia dah letak hati nurani dia, badan dia, fikiran dia, masa dia, usaha dia, dia akan setia sampai akhir. Tapi once you rosakkan kepercayaan dia, once you buat tak elok kat dia, once you buat taik dengan dia, pastikanlah hidup you pun takkan tenang. Jalan yang kau lalu pun aku tak nak lalu. So itulah orang biru. Dia ni kalau dari sisi move on orang hijau sangat senang move on. Dia gaduh-gaduh malam settle. Sebab buat apa nak fikir lama-lama kan. So dah lah, buat apa nak penat lah. Tu sebab dia ada banyak benda nak fikir. Orang purple akan cuba cari sebab kenapa kita gaduh. So macam mana nak selesaikan. So next time apa yang kita boleh buat supaya tidak berlaku lagi. Itu orang purple. Di mana orang biru, kalau kita gaduh, engkau kena pujuk. Tak kisahlah ni salah siapa, tapi engkau kena pujuk. Kalau kau tak pujuk, jalan yang kau lalu pun aku tak nak lalu. Facebook yang kau main, aku pergi TikTok. Aku nampak kau kat IG, aku uninstall IG, tak ada masalah daripada aku tengok muka kau. So inilah orang biru. So dia agak berdendam sikit lah. So itu kelemahan orang biru ni. Faham tak? Dan orang biru ni sixth sense ni memang dahsyat. Orang biru sixth sense ni memang dahsyat. So contohlah, kita pergi mana-mana tempat baru kan. Orang hijau nampak satu bangunan, dapat waste kan. Okay guys, dah sampai. Okay ni. Nampaklah bangunan tu ke ada pintu ke, macam tak yakin ke apa. Tapi sebab alamat dah betul ni, dia masuk. Orang hijau dah masuk dululah. Oh,
ini ke tempatnya. Okey. Orang purple sampai. Okey, dia sampai tapi dia ada rasa macam pelik je tempat ni, macam betul ke ni? So dia akan call. Ni orang purple. Faham? Orang biru dia sampai je ada hati, ada rasa macam tak seronok, macam hati rasa macam tak best ni tempat ni, macam tempat berdosa je ni. Dia akan pergi. Dia pergi. Lepas tu kata, kau dah sampai tak? Aku dah sampai tapi tak sedar hati lah aku belah. Settle. Itu orang biru. Orang hijau masuk-masuk lah, tempat masaj ke? Tak perasan pun. Alhamdulillah, keluar-keluar tak masaj. Weh, tadi kau hantar aku tempat apa weh? Aku dah siap masaj. Kau masaj? Ni orang hijau. Orang hijau. Dia tak ada berkonfirm balik. Betul ke tak? Sorry weh, salah location. Itu location semalam. Astaghfirullahalazim. Patutlah akak dalam tempat masaj tu dia kenal kat hang. Dia ingat hang recommend aku pergi datang sini. Oh ya yeah. Kanta sudah kat situ kan. Rupanya salah location kau hantar. Orang purple dia ada confirm balik. Dia kata, oi aku dah sampai ni. Asal tempat lain macam ni. Sorry weh, salah send. Itu orang purple. Orang biru sampai-sampai macam kata nak super jumpa klien, apa tempat ni lain macam, gelap je ni. Tak payah. Dia belah. So itulah orang biru. Faham tak? So korang boleh nampak tak beza warna hijau, warna purple, warna biru? Perasan tak? Perasan kan? So alhamdulillah, gunalah ilmu-ilmu ini supaya korang boleh kenal pasti. Tak kisahlah siapa pun. Pasangan sendiri ke, adik-beradik ke, anak ke, customer ke. InsyaAllah dengan cara macam ni, first apa yang you akan seronok adalah you dah tak akan stres lagi. Betul. You tidak akan stres. Sebab kenapa sebelum ni you stres? Sebab satu, apa yang you sampaikan itu orang tak sampai. Macam, alah aku semak lah dengan kau ni, sikit-sikit nangis. Kan sikit-sikit nak kena tanya aku okey tak? Aku kata, aku okey. Kau okey tak sekarang? Tak adalah kalau kau okey, aku okey lah. Masalahnya muka kau tak okey, cakap kau okey tapi muka kena macam tu, macam nak gaduh balik. Tak adalah, dah muka aku memang macam ni. Kau nak harapkan aku macam mana? Lah tapi apa dah tapi? Yelah. Itu sekarang kalau muka macam tu kenapa tu? Tak adalah, tadi kata okey tapi kau marah aku lah. Mana ada aku marah? Kan, bila aku cakap elok-elok, kau tak nak faham. Kan, bila aku tak marah, kau tanya macam tu, jadi aku marah. Sekarang aku dah marah, nak macam mana? Alah, tapi kau marah, aku minta maaf lah. Aku bukan sengaja kau marah. Habis tu kau nak buat apa? So, biasalah. Itulah orang biru. Drama. Faham So, insyaAllah. So, orang biru ni, kalau you nak handle dia, kalau you nak handle dia, tuan-tuan dan puan-puan, first, you kena faham, dia ni adalah orang yang sangat emotional. Orang yang sangat emotional. So kalau kita tengok macam mana kita nak motivate orang-orang yang macam ini, yang sangat emotional ini, kalau orang hijau, macam mana kita nak push anak kita lebih laju, kita bagi reward, kita bagi target. Kan? Orang purple pula kita tunjukkan jalan dia nak guna jalan apa, macam mana nak capai. So itu adalah purple. Biru, kan, you lebih tanya kepada dia punya emosi. Kan, kita cari dia punya big why. Kalau biru memang kena main dengan big why dia. So, apa yang kita buat adalah, contohlah, kita kata, okay, Jannah, saya tahu awak boleh berjaya. So, apa kata, awak push diri awak, buat 100,000 yang pertama, dan apabila awak capai 100,000 yang pertama, saya akan bagi extra cash RM2,000, 1,000 untuk awak, 1,000 untuk mak ayah. Kita akan bagi 1,000 tu untuk dia dan 1,000 untuk mak ayah dia. Masa tu dia rasa macam okey. Otak dia tu mula jalan. Sebab apa? Hidup dia, diri dia tu, dia hidup untuk orang lain. Macam tu lah. Kan? Faham Sebab tu kadang-kadang dia ni tengok kucing pun sedih. Kan? Tengok orang lain pun sedih. So, kita gunakanlah kesedihan kita itu untuk fokus lebih kepada benda-benda yang baik. So, orang biru, siapa-siapa yang dia biru, ingat pesan saya. Ingat pesan saya. You kena belajar benda ni. So, kalau you tak belajar benda ni, ataupun you tak ambil note yang saya nak sampaikan ni, you akan menyusahkan diri sendiri. Orang biru ni lembut, tak
maksa orangnya. Orang biru ni bagi saya lembut tu lembut yang macam mana? Dia bukannya lembut meleleh, tidak. Kan orang biru ni dia sangat menjaga macam mana? Apa yang orang rasa lah, apa yang orang fikir. Itulah orang-orang biru lah. Sebab tu kadang-kadang apabila kita terlalu ikut kata hati, cuba komen. Biasanya dia apa? Dan apabila kita terlalu ikut kata hati, biasanya kita akan mati. So, sebab tu kadang-kadang orang biru ni, saya nak ajar satu benda ni, tolong amalkan. Sampai bila-bila. Okay. Learn to say no. Learn to say no. Ini je pesan saya untuk orang biru. Learn to say no. Learn to say no. You faham lah apa maksud saya. Simple, straightforward. Tapi nasihat inilah yang paling besar dan paling berat kita nak buat. Faham tak ni? Faham So learn to say no. Hargai diri kita dulu. Fokus pada diri kita dulu. InsyaAllah. Kan everything gonna be fine. Sebab awak dah burn out. Awak dah burn out. Dan awak dah buat yang terbaik untuk orang lain. Di mana awak dah korbankan segala-galanya. Tetapi mungkin disebabkan kita ni seorang manusia, kan, kita lupa nak menghargai awak. So kami minta maaf. Saya mewakili orang-orang yang awak dah bantu, dan awak dah tolong, awak dah bantu segala-galanya lebih daripada apa yang kami harapkan, dan kami lupa nak ucap terima kasih. Kami minta maaf. Okay? So chin up. Jangan sedih lagi. Kami masih perlukan awak. Okay? So buat yang terbaik. Jadilah manusia yang the best version of you guys. Dan ramai lagi orang-orang yang macam kami ni yang nak menghargai awak, perlukan awak. Okay? So janganlah seorang-seorang. Okay? But ingat pesan kami. Try to say no. Kami ni kalau dah ada orang nak tolong, kami lupa diri. Faham Tapi kalau tak nak tolong, kami faham. Sebab awak dah tolong saya banyak dah. Alright? Terima kasih para biru. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Okay? So, don't worry lah. Saya faham sangat orang-orang hijau, orang purple, orang biru. So, don't worry. Saya tahu pengorbanan you guys. Okay, saya faham pengorbanan you guys. Dan korang nak buat yang terbaik. Tapi ingat, tak ada benda yang kadang-kadang apa yang kita perlukan ni kita dapat. So don't worry. Kita hidup bukan untuk orang lain. Kita hidup untuk Allah. Kenapa kita boleh bantu ramai orang? Sebab Allah tutup aib kita. So keep give. Faham So tak kisahlah awak ni warna hijau ke, warna purple ke, warna biru ke, yang sangat orang rasa macam baik sangat. Tapi di satu sisi kita ni orang yang sangat lemah. Dan orang biru, kenapa kita, walaupun kita tahu kita senang nangis, tapi kita takkan nangis depan orang. Kan? Sebab apa? Bila kita nangis depan orang, kita rasa macam kita akan menyusahkan orang. Kan orang akan tanya banyak soalan. Tapi padahal kita nak orang tanya kebaikan kita. Kita nak orang tanya khabar kita. Kita suka bila orang tanya khabar kita. Betul? Orang yang tanya, Jana okey ke? Okey ke? Apa khabar hari ni? Faham tak maksud saya? So itulah sebenarnya orang biru ni. Orang biru ni dia nak, tapi dia malu. Kan? Dia nak. Dia malu tapi mahu. So don't worry lah. Saya mewakili biru-biru yang ada. Okay? Nak menyuruhlah pada semua warna-warna yang lain. Jagalah kami. Kami ni memang nampak macam boleh buat semua benda. Tapi kami pun ada limit juga. Kami memang rasa macam kami ni boleh dipijak kepala. Tapi kami pun ada tahap kesabaran kami juga. Kan? So janganlah ambil kesempatan atas kebaikan kami, kebajikan kami, di mana kami ni akan serahkan segala-galanya. Kan? Sebab apa? Once you dah broke our trust, kepercayaan kami, so minta maaf. Benda yang dah pecah itu tidak akan seperti yang asal. Mungkin boleh diperbaiki, tapi takkan ada jadi yang seperti yang asal. So jangan salahkan kami kalau kami tak nak berbisnes lagi dengan anda. Jangan salahkan kami kalau kami tak nak lagi terlalu serius. Bantu boleh bantu, tetapi nak sampai all out tu mungkin tidak. Faham Good job. Terima kasih semua. Ramai skamer serang orang jenis warna biru. Betul. Sebab tu kita kena jaga dia orang. Okay? Kita kena jaga dia orang. So kita kena jaga warna biru ni. Dan kenapa kita kena jaga warna biru ni, tuan-tuan dan puan, adalah disebabkan kalau hijau ni antara yang ramai yang kita ada dalam dunia ini,
Purple pun ramai juga. Biru ni daripada 50 orang, ingat dari 50 orang, biru ni cuma ada seorang je. Dari 50 orang, biru ni ada seorang saja. So, diorang ni memang dah nak pupus dah. Sebab kalau kita tak ada biru, siapa nak jadi PR? Siapa yang nak menjaga anak tim? Sebab tu kadang-kadang anak tim kita ni sebagai leader pula, biru pula tu, kita susah nak tegur orang, betul? So kesian pada diri sendiri dulu. Kita tegur orang bukan sebab kita nak cari salah dia. Kita tegur orang sebab kita sayang kat dia. So gunalah kuasa empati yang orang biru ni ada dan yang sangat tinggi. Bantulah mereka ni. Selesaikan masalah mereka. Sebab kalau kita dok tolong dari segi kita bagi ikan, kita bagi duit, kita bagi modal, mereka ni akan rasa tak apa. Nanti Kak Jannah ada, Kak Orchid ada. Betul? Nabila ada, Puan Mahira ada. Faham tak? Contoh. Tak apa, nanti dia akan tolong. Tapi sampai bila? Kita pun tak tahu sampai bila kita boleh tolong. So kalau selagi kita boleh tolong, kita nak tolong. Tapi apabila kita dah create satu culture di mana orang datang kita minta bantuan dan dia dapat, so once kita tak ada, kita dah nyusahkan dia. Sebab apa? Sebab kita membuka satu pintu, sebenarnya benda tu tak apa ada orang tolong. Tapi sampai bila? Mungkin orang lain tak sebaik kita. Orang lain mungkin tak sefaham kita. Dan kita tak boleh salahkan orang. Kita takkan boleh salahkan orang. Sebab apa? Ada orang hijau, ada orang purple, ada orang biru. Dan besok kita akan belajar pada warna merah. Besok kita akan belajar warna merah. So insyaAllah dengan ilmu yang saya sampaikan ini, the basic color brain, saya harap semogalah kan tuan-tuan punya message, cara you bercakap, cara you mengenali tim akan jauh berbeza lagi daripada sebelum-sebelum ini. Kenapa? Sebab sebelum ni you tak faham tentang color brain. You tak ada ilmu pun tentang color brain. Tapi hari ini you dah belajar 3 color. Biru, hijau, purple dan biru. Faham Coach Suhana, how to know we are what colours? So kalau tanya saya, itu kena buat test. Kita kena buat test. Faham Saya so far saya tak jumpa lagi mana-mana test yang free di internet tu yang accurate. Kena buat test. Okay, nanti saya boleh ajar tentang unsur api, tangan dengan air. Avatar ke? Allahu Akbar. Okay, don't worry. Tapi so far example yang saya tunjukkan itu alhamdulillah lah. Kan, alhamdulillah sangat-sangat menunjukkan yang korang ni memang warna itu, betul tak? Kan? Saya baru buat test RM70. Alright, terima kasih. So macam mana hari ni? Okey ke okey sangat? So kalau yang biru-biru tu saya nak ucapkan terima kasih lah. Sebab sudi join untuk sesi saya hari ni. Dan semoga apa yang saya sampaikan adalah sedikit sebanyak lah untuk bantu you guys juga. Saya kena jaga yang biru-biru ni. Sebab apa? Biru-biru ni you dah buat yang terbaik. Tapi kadang-kadang kenapa kita stop? Sebab kita rasa kita kurang dihargai. Tapi ingat pesan saya, selagi kita mengharapkan pada seorang manusia, kita akan kecewa. So jangan mengharap pada manusia. Kita buat ini, niat kita kerana Allah Ta'ala. Okay? Sebab hari ni drama, Allah, kenapa nak sedih? Saya tak buat sedih, saya mengajar color brain. So macam mana nak detect orang tu colour sekian. Sebab manusia kan pelbagai karakter. Sifu skin, sebenarnya kita detect customer punya ataupun orang-orang itu punya warna berdasarkan cara dia membuat keputusan dan cara dia menerima maklumat. So kalau contohlah, saya bagi contoh, orang itu kalau kita bagi reward, kita cerita pasal planning kita in future dan dia excited, kemungkinan dia adalah orang hijau. Jika kita bercerita tentang reward dan planning, ataupun kita cerita pasal reward dan planning untuk yang depan-depan itu, tapi kita tak cerita in detail bagaimana nak capai target tersebut. Kalau dia marah ataupun dia tanya macam mana nak capai, berapa customer nak kena ada, berapa ads nak kena buat. Betul? So itu adalah orang purple. So dia nak tahu proses. Di mana kalau orang biru ni, contohlah kita leader, kita nak bagi hadiah pada anak tim, kita nak bagi reward pada anak tim. Siapa yang capai target, alhamdulillah 100 balang pada bulan ini, kita akan bagi emas. Kita bagi emas. Tahu tak orang biru ni akan cakap apa? Tak apa ke nak bagi emas? Tak mahal sangat ke emas tu? Tak payahlah susah-susah. Macam dia dapat je.
Macam dia dapat je. Padahal kita baru plan ni nak bagi. Kalau kau capai, alhamdulillah. Kita dah ada kiraan dia, so don't worry lah. Tapi kita rasa macam, tak apa ke founder? Kan serius lah nak bagi emas. Allah, terima kasih. Dapat lah founder dapat rumah, menangis lah dia. Kan? Kalau perfectionist, kalau apa kemungkinan color purple. Saya pernah buat test tapi markah tu sama, biru dengan hijau. So Aman Fatih, kalau you punya color biru dan hijau, so bagi saya mungkin it depend lah kat mana satu you dominan. Contoh kalau you nak buat something cepat ataupun apa-apa you nak buat, you masih fikirkan orang tapi cepat buat keputusan, so kemungkinan yang pertama adalah you color biru. Kan? So orang hijau ni dia cepat sikit buat keputusan, tapi dia cepat buat keputusan sebab semua orang dah setuju. So kemungkinan awaknya biru, kedua hijau. Tapi kalau orang lain tak setuju, awak tetap takkan buat keputusan tersebut. Dan awak tetap takkan teruskan. Sebab itulah orang biru. Apa-apa orang biru ni lah orang dulu. Gabung warna, tengok keluar warna apa. Setuju. Staff purple tapi bos biru. Macam mana nak handle? Kalau staff purple tapi bos biru. So sekarang siapa yang dah belajar? So kalau bos dah tahu, kita kena bagi SOP lah pada staff. Sebab staff tu akan sangat struggle. And jika awak ni hanya tanya, awak okey? Awak okey? Orang purple ni bukan masalah dia okey ke tidak. Aku tak okey kalau tak tahu cara dia macam mana. Sekarang bos bagilah tahu dia punya template tu macam mana, contoh dia macam mana. So yang biru ni pula, okey tak apa, awak yang penting cantik. Nampak tak? Keyword orang biru, yang penting cantik. Awak nak macam mana, yang penting cantik. Tapi bila dah sampai, alamak, kenapa macam ni? Orang purple sakit hati ke tak? Sakit hati. Dominasi warna boleh bertukar-tukar tak sir? Bukan selamanya tetap ya. Dia tidak akan, kita kalau contoh kita ni biru, insyaAllah lah kita akan develop warna-warna lain. Tapi so far dia tak akan lari jauh. Dia bukan seperti karakter punya test. DOPE, Sistine dan lain-lain. Alhamdulillah awak pun masuk belajar. Terima kasih. Sebab salah nak bagi tahu, tapi nak yang cantik macam kita nak. Tahu tak apa. Habis tu yang awak nak tu nak macam mana? Geram tak? Geram lah. Kan? Dia nak yang cantik tapi macam kita nak. Sebab kita biru kan? Saya biru dan hijau sir. Alhamdulillah. Kadang-kadang semua warna manusia ada. Betul. Memang semua ada. Yes, semua ada colour tapi more to purple. Good. Alamak, tak ada sir nak snap yang warna biru. Alright, kejap. Nah. Okay, so besok kita akan habiskan colour brand kita yang keempat dan yang terakhir. Okay, lepas tu nanti korang share dengan saya ataupun teka saya ni colour apa. Lepas tu korang teka saya ni colour apa. Boleh tak? So yang mana? Besok lah. Besok. Belajar dulu daripada hijau dah tahu, purple dah tahu, biru dah tahu. Nanti besok warna merah. Cuba teka. Kalau keras kepala warna apa sir? Keras kepala depend. Keras kepala ni depend. So kalau keras kepala nak cuba juga kemungkinan warna hijau. Tak apa, kita buat je dulu. Kita buat je. Tu adalah warna hijau. Tapi kalau keras kepala dari segi macam, okey, kau tak bagi aku tu sebab aku malas nak buat. Itu kemungkinan warna lain. Tu keras kepala ada dua lah. Hijau yang memang tegak juga nak buat. Tak nak planning dulu. Satu lagi, tegak juga tak nak buat. Sebab apa? Sebab tak ada sebab. Obvious warna hari ni warna ya ke Ara? Mana ada. Awak lah tu yang nangis-nangiskan Ara kan? Tak percaya tu tanya. Siapa kat sini anak tim Ara? Kalau kat Instagram nama dia Ara Cantik Kaya Beraya. Punyalah panjang nama dia tu. Yang penting jadi doa kan Ara kan. So cuba teka siapa kat sini anak tim dia ke ataupun leader ke Dija. Betul ke si Ara ni? Kod lah. Tadi saya cakap saya biru. Mana ada saya cakap saya biru? Saya tak suka buat kalau tak ada sebab. Kemungkinan Kak Fisrah adalah warna yang seterusnya. Saya nangis tak nampak. Mana ada saya nangis? Mana ada? Saya biru purple. Mungkin. Saya nak tengok purple kejap. Ada lagi ke purple? Dah tak ada lah. Dah tak ada. Saya dah hilangkan dah tadi. Dah buang. Sorry. Tu saya tak boleh nak buat apa. Saya dah mah hijau. Ya ke Kak Yah? Saya nak tengok purple kejap. Purple dah tak ada. Okay. So hari ni macam mana guys? Aha moment untuk semua.
Dan insyaAllah besok kita akan jumpa pada hari yang sama, waktu yang sama lah. Saya tak suka buat orang tertunggu-tunggu. Faham? Saya pakai biru hari ni. Baju biru tak ada kaitan. Baju biru tidak ada kaitan. So kalau sepatutnya hari Isnin kan, saya kena pakai baju warna. So kalau hari Ahad, elok pakai baju warna hitam. Hari Isnin kena elok pakai baju warna putih. Hari Selasa elok pakai baju warna indigo ataupun violet. Hari Rabu yang kita kena pakai warna biru. Hari Khamis, ya ke? Ke kita balik? Hari Selasa ni kena pakai oranye. Hari Khamis yang kena pakai indigo. Ataupun ungu. Hari Jumaat kena pakai hijau. Hari Sabtu kena pakai merah. Sebab tu boleh jadi pakar motivasi. Ya ke? Mana ada? Tak. Rabu biru. Nampak se-organize. Faham? Warna baju pun kena ikut hari yang itu. Kalau warna yang saya sebut itu bukan colour brain. Itu lebih kepada aura. Kan? Maksudnya vibration. Tapi itu saya tak nak cerita sekarang lah. Itu lebih kepada macam korang nak jaga dia punya... Macam mana? Adalah benda-benda dalam tu. Nanti kita cerita nantilah. Tak naklah sekarang. So rainbow you guys. Esoklah tengok circle apa. Baik. Terima kasih Maira. Okay. So insyaAllah macam biasa tuan-tuan dan puan, jika hari ni sangat menarik, so tolonglah buat satu posting ke, ataupun jangan lupa 215 orang yang ada hari ni, pergi kat bio saya sekarang. Join group Telegram. Orang biru boleh bagi motivasi ke? Boleh je. Tak ada masalah. Orang biru boleh bagi motivasi. Kalau tak percaya kan, cuba kita tengok Asia. Siapa tahu Asia? Siapa dia punya owner Asia? Cuba korang komen. Owner ataupun founder Asia. Yang beli ataupun dia ada dua orang kan? Ada dua Tan Sri kan? Satu Tan Sri Tony Fernandez ataupun Tony Fernandez, dan satu lagi ada sahabat dia. Tony Fernandez ni, cuba teka dia warna apa? Tony Fernandez warna apa? Kita tengok dia punya tagline Asia. Cuba tengok tagline Asia. Asia dia punya tagline apa? Everyone can fly. Everyone can fly. So awak rasa dia warna apa? Everyone can fly. Sasah biru. Everyone can fly. Dia kalau boleh semua orang nak kena terbang sama-sama. Tak apa, kita terbang je. Tak apa, kita buat paling murah. So kalau saya rugi ke macam mana, tak apa, biar saya jaga. So itulah colour brand yang kita boleh tengok. Faham tak? Dapat idea tak? So itulah sebenarnya colour brand. So bila kita ni ada unsur-unsur biru ke, hijau ke, purple ke, dia akan nampak dalam tagline kita. Dia akan nampak cara kita susun dan mengurus anak tim kita. Faham? So itulah colour brain. Dia bukan karakter. Faham Alright. Kalau let lu Krabby Lu. Mana aku tahu kau yang buat? Let lu Krabby Lu. So kalau yang suruh let lu ni, orang hijau lah. Let lu. Banyak masa lagi. Kau tahu kau dah lambat. Betul tak? Let lu Krabby Lu. So itu adalah orang hijau. Buat mereka tutorial pun sebab nak orang lain pandai sekali. Sebab asyik tanya. Faham. Haikal Aziz. So nampak tak? So kita punya tagline itu sedikit sebanyak melambangkan diri kita. Sebab kita rasa macam best dah ayat ni. Sebab orang lain bagi je kita tagline lain. Tapi kenapa benda tu yang paling kena dengan kita? Sebab itu diri kita. Itu adalah diri kita. Okay? You buat apa, you dapat. You buat, you dapat. You buat, you dapat. You buat, you dapat. Ni adalah warna yang esok. Kan objektif kan? Ataupun memang kalau you buat, you dapat lah. You nak buat apa lagi? Takkan you buat, you tak dapat. Itu bengong namanya. So you buat, you dapat. Objektif kan? Fakta. Tapi kalau orang purple ni pula kata, okay, first you buat. Second, you plan ataupun you review. Third, you upgrade. Fourth, you dapat. Itu orang purple. Sebarkan kebaikan dan kebaikan akan datang kembali. Nampak tak? Kalau cerita pasal kebaikan, insya-Allah lah. So, nak berjiran di syurga, sefikirkan orang. Sebiru.
Menarik. Sama-sama ke depan dengan manfaat. Sama-sama ke depan. So itu dia nak bersama-sama lah. Dah lah nak bersama-sama dengan manfaat. Sasah biru. Rezeki tak pernah khianat usaha. Wow. Rezeki tak pernah khianat usaha. Purple. Mungkinlah purple. Color merah. Oh, faham? Boleh ikut. Nanti besok kita akan bercerita tentang color merah. Okay. So, itulah saja saya nak sampaikan untuk hari ini. Dah pukul 12.52 dah. Okay. So, nanti insyaAllah sesi live hari ini saya akan download dan saya akan share dalam grup ataupun dalam YouTube. So, siapa yang belum join, tolong join. Dan insyaAllah besok kita akan jumpa pada waktu yang sama, pukul 11.30 pagi. Alright. So far okey ke? So kalau okey, alhamdulillah. Jangan lupa support video-video yang saya nampak. Kalau nampak video saya kat mana-mana ke, nanti korang tolong share, tolong komen. Okey. Dan yang paling best adalah ajaklah kawan-kawan lagi untuk follow saya ke ataupun join group Telegram ke. Nak masukkan dalam Telegram pun tak ada masalah. Okey je. Alright. So insya-Allah so tak ada apa-apa lagi daripada saya. Saya Sudharma, your favorite clothing specialist. So hari ni kita akan berkawan di atas muka bumi ni sampai satu masa nanti kita akan berjiran di mana? Cuba komen di bawah. Kita akan berjiran di syurga nanti. Okay, so jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Dan siapa yang bagi hadiah pun terima kasih sekali lagi. Saya minta maaf kalau saya tak sempat nak say nama masing-masing. So kalau korang ada IG, buatlah tagging kat IG dan tulislah panjang-panjang. Saya memang suka panjang-panjang. So saya bagi hint sikit. Saya suka ayat orang yang panjang-panjang. Bukannya saya tak suka orang yang ucap terima kasih, tapi kalau panjang-panjang tu saya akan pilih extra ordinary sikit supaya saya repost balik kat saya punya IG dan tuker saya warna apa. Okay, so jumpa esok pukul 11.30 pagi dan insyaAllah saya akan usaha sekali untuklah di IG. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.